Okey. Jadi kita sambung tadi, dekat sini kita ada apa nama ni, X. Okey, kuasa 2 tambah 2X tolak 3. Okey, dan mana A dia adalah sama dengan 1, B dia sama dengan 2 dan C dia sama dengan negatif 3. So daripada sini kita tekan kalkulator, kita tengok kalkulator kita. Okey, so kita buka balik kalkulator kita ni tadi. A kita sama dengan 1. B kita sama dengan 2 dan C kita sama dengan negatif 3, maka dekat sini kita akan dapat X yang pertama adalah sama dengan 1 dan X yang kedua adalah sama dengan negatif 3. So, kita pergi kepada soalan. Okay, jadi ada ruang ni, kita beri ruang yang secukupnya. Jadi X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 3. Okey, apabila kita dah dapat macam ni, langkah yang berikutnya yang perlu kita buat adalah apa? Okey, langkah yang kita kena buat adalah, okey, kita kena tukar. Satu dekat sini, okey, satu di sini kita kena pindahkan dia ke hadapan. Begitu juga dengan negatif 3 kat sini, sama juga. Kita perlu pindahkan ke hadapan. Jadi kita akan dapat satu apabila kita pindah ke hadapan, maka kita akan dapat X dan sini positif 1. So bila pindah depan jadi negatif 1. Okey, dan negatif 3 bila pindah ke depan kita akan dapat X sama dengan positif X sama dengan pula. Okey, negatif 3 pindah ke depan dia akan jadi tambah 3 sama dengan kosong. Okey, ini pun sama juga jadi sama dengan kosong. So langkah yang berikutnya, okey, yang ni sekarang ni apa yang kita buat ni kita terbalik. Sebab bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat kita punya jawapan terlebih dahulu. So, sekarang ni apa yang kita kena buat, kita nak pastikan supaya kita dapat markah penuh. Sini ada markah, sini ada markah. Tapi kalau kita tidak ada jalan kerja yang ini, maka kita akan kehilangan segala markah yang kita sepatutnya dapat. Okey? Jadi, yang kita dah highlightkan warna kuning ni, okey, kita kena kurungkan dia. Okey, kita tulis X tolak 1 dan X tambah 3. Okey, X tambah 3 sama dengan kosong. Okey, langkah ini wajib ada. Langkah yang saya highlightkan ni wajib ada. And then barulah kita boleh dapat full mark. Baru kita boleh dapat markah penuh untuk mendapatkan ataupun mencari punca dengan menggunakan kaedah pemfakturan. Okey. So inilah yang dinamakan sebagai kaedah pemfakturan. Ni pemfakturan kat sini dia punya konsep dia. Okey. So apabila langkah kerja ini tidak ada, maka tidak adalah istilah pemfakturan. Okey. Sebab itu kalau kita tekan kalkulator, kita terus dapat jawapan. Kalau kita tidak patah balik, kita tidak patah balik, kita tidak naik ke atas ni, maka kita akan kehilangan markah kat sini. Jadi secara automatik jawapan kita kat sini pun jadi tidak ada markah. Okey, sebab itu kena berhati-hati apabila kita nak menggunakan kaedah pemfakturan dengan menggunakan kalkulator. Kalkulator itu hanyalah sebagai bantuan sahaja. Okey, menyelesaikan mestilah menggunakan kaedah yang betul. Okey, langkah kerja yang betul. Okey, seterusnya ni yang kita nak lihat hari ini iaitu bagaimana kita nak membuat lakaran graf. Okey, kita kena bezakan terlebih dahulu. Sebelum kita pergi kepada melakar, kita kena tahu perkataan lakar. Okey, perkataan lakar dengan lukis. Itu membawa maksud yang berbeza dalam matematik. Okey, apa makna lakar dan apa makna lukis? Okey, beza pada lakar dan lukis adalah satu, lakar tak perlu ada skala. Okey, tidak perlu menggunakan skala. Manakala lukis wajib ada skala. Okey, yang kedua, lakar tidak perlu menggunakan pembaris. Okey, tapi kalau kita nak cantik, kita boleh guna pembaris. Okey, ini tak perlu. Okey, tapi kalau lukis wajib guna pembaris. Okey, dan kalau lakar, okey, kita tak perlu apa nama ni satu lagi, kita tak perlu buat dengan cantik. Maknanya tak perlu cantik pun tak apa. Okey, tak perlu cantik. Maknanya kita punya lakaran itu
Yang penting memenuhi segala maklumat yang diperlukan. Okey? Tak cantik tak ada masalah. Tapi kalau lukis wajib cantik. Sebab cantik ni adalah rujuk pada kekemasan. Kekemasan. Okey. Sebab apa? Sebab kekemasan ini akan ada markah. Okey? Ada markah. Satu markah untuk kekemasan. Okey? Sebab itu penting. Skala pun sama juga ada satu markah. Kalau yang lakar, dia tidak ada markah pada benda-benda ni. Dia ada markah pada maklumat. Okey, lakar dia perlukan kepada maklumat. Okey, maklumat yang wajib ada, maka yang itu kena betul. Okey, so kita nak lihat bagaimana cara nak melakar graf untuk kuadratik. How? Okey, yang pertama. Okey, ni step dia. Yang pertama adalah dengan menentukan bentuk graf. Okey, kita ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, kat sini kita punya ungkapan. Okey, ni dia punya rumus, segala rumus untuk kita punya apa nama ni kuadratik. Okey, so yang pertama adalah kita kena menentukan bentuk graf. So macam mana nak menentukan bentuk graf adalah dengan kita melihat A kita. Kalau A tadi positif, kita akan dapat bentuk senyum. Kalau A negatif, maka kita akan dapat bentuk masam. So, itu adalah maklumat yang pertama. Okay, so bentuk graf ditentukan oleh nilai A. Yang kedua, kita nak menentukan punca persamaan. Okey, punca persamaan kita boleh gunakan kalkulator. Yang penting bentuknya adalah dalam bentuk A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C. Okey, tentukan nilai A, B, C. Kemudian masukkan dalam kalkulator. So, kita akan dapat nilai X yang pertama dan nilai X yang kedua. Apa makna nilai X yang pertama dengan apa makna nilai X yang kedua? Okey, ini cari punca. Yang kedua, langkah kedua. So, pada suatu paksi X. Okey, ini paksi X. Kita ada dua paksi. Paksi X dan juga kita ada paksi Y. Okey, kemudian apabila kita nak melakar graf. Ini makna cikgu. Kalau yang paksi X dengan paksi Y ni, kita buat garisan ini dengan menggunakan pembaris lah. Okey, takkan yang garis lurus pun kita nak main pakai tangan kan? Tak boleh lah. Okey, so graf kita, contoh lakaran untuk graf kuadratik. Okey, ini contoh. Okey. Saya punya ni tak cantik kan? Tapi tidak ada masalah. Yang penting maklumat kita kena betul. Okey. So tengok, di manakah punca tu berlaku? Kat sini. Okey, so ni punca bagi X. Yang ni adalah yang wajib ada. Ni bahagian ni adalah wajib ada. Okey, so itu yang dinamakan sebagai punca X yang pertama. Okey, bila kita tekan kalkulator kita akan dapat X yang pertama dan kita akan dapat X yang kedua. Okey, garisan yang bersilang di atas paksi X, itulah yang dinamakan sebagai punca untuk nilai X. Okey. Yang ketiga, apa yang perlu kita cari adalah kita kena tentukan pintasan Y. Okey, pintasan Y itu daripada mana kita dapat? Daripada nilai C. Okey, so C kat sini akan menentukan pintasan Y. Pintasan Y ni pula apa? Pintasan Y ni adalah garisan yang melintasi garisan Y. Macam ni, situasi kita sekarang ni, pintasan Y kita berada di sini. Okey, berada di sini. So, nilai Y kita adalah merujuk kepada nilai C. Okey, so C adalah merupakan pintasan Y. Okey, so C ni kat sinilah. Itu merujuk kepada pintasan Y. So, contoh. Okey, contoh. Okey, contoh katalah kita ada fx sama dengan x kuasa 2 tambah 2x tolak 3. Okey, dia ambil contoh yang tadi kan. Okey, so fx sama dengan 2. Okey, 2 pula. X kuasa 2. X kuasa 2 tambah 2x tolak 3. So, apabila kita nak buat ni, yang pertama, okey, nak melakar. Nak melakar, yang pertama, kita kena keluarkan. Tengok, nilai A sama dengan berapa? Kat sini adalah 1. So, A sama dengan 1. 1 lebih besar daripada 0, iaitu nilainya positif. Maka, kita boleh buat kesimpulan bahawa bentuk graf kita nanti adalah bentuk senyum.
Yang kedua, kita kena cari punca. Caranya macam mana? Kamu boleh tekan kalkulator. Okey, dengan syarat kita mesti keluarkan dahulu A, B dan C dia. So A dia kat sini adalah sama dengan 1, B sama dengan 2 dan C sama dengan -3. So bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat X kita adalah sama dengan 1 dan X kita adalah sama dengan -3. Ini kita dah buat dalam pembincangan yang tadi tu. Okey. Yang ketiga kita kena tentukan apakah pintasan Y. So pintasan Y iaitu C kita sama dengan berapa? Okey, dalam kes kita C ini adalah sama dengan -3. So kita ambil C adalah sama dengan -3. So langkah yang pertama kita perlu bina paksi. Okey, so paksi kita perlu bina paksi terlebih dahulu. Langkah yang pertama. Okey, jap. Saya ambil ni. Okey, saya bina paksi. Okey, bina paksi. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, okey, paksi Y baru. Okey, yang kedua paksi sebelah sini pula. Okey, jap. Kita buat guna pembaris. Baru kita nampak cantik sikit. Okey. Kemudian, langkah yang berikutnya, apa yang perlu kita buat? Kita kena tanda. Okey. Kita kena tanda punca X1 kat mana? Okey, cari dekat sini X sama dengan 1. Okey, sini X labelkan dulu. Dekat atas ni sebab dia gunakan Fx, maka kat atas ni kita labelkan dengan Fx. Kemudian cari mana 1. X sama dengan 1 kat sini. So tanda X sama dengan 1. Yang kedua X sama dengan -3. Okey, kat sini -3. Tandakan. Tandakan macam mana? Okey, kita boleh ambil, kita tandakan, kita boleh buat tanda pangkah macam ni. Okey, so kita boleh tandakan pangkah macam ni kat situ. Okey, yang seterusnya adalah pintasan Y. Tandakan pula pintasan Y tu kat mana? Okey, Y. Mana garisan Y? Sini ni Y, Fx ni sama Y. So garisan dia kat sini. So -3 di mana? Sini -3. So tandakan. Okey, langkah yang berikutnya adalah apa yang perlu kita buat? Okey, kita ambil kita punya pensel. Okey, so kita buat lakaran. Bentuk apa? Bentuk senyum kan? Okey, so kita buat lakaran. Okey, ni kita buat betul-betul lah. Okey, bagi cantik sikit. Okey. Alright. Selesai. Okey. So apabila selesai macam ni contohnya, okey, kita akan tengok macam mana pemakahan diberi. Yang pertama kita tengok paksi dia. Okey, paksi ni Fx dengan X. Okey, betul paksi. Okey, selesai. Okey, tanda. Okey, dia belum ada markah lagi. Kemudian kita tengok yang kedua, kita tengok pada ni punca dia. Betul tak dia sini ada punca 1 dengan -3? Okey, betul. So dia akan bagi 1 markah. Yang kedua, betul tak pintasan Y dia ni -3? Okey, betul. 1 markah. Betul tak dia punya bentuk graf dia bentuk senyum? Okey, betul. 1 markah. Okey, so 3 markah hanyalah pada soalan untuk melakar graf. Okey, sebab itu penting untuk kita faham macam mana cara nak melakar graf dengan betul. Okey. Kalau ikut pukul 9.30 ni waktu rehat kamu kan? Tapi tak apalah, kita mula lewat sikit. So kita langkau sikit masa. Sikit je cikgu ambil dalam 5-6 minit je. Okey, lepas ni kamu rehat. Lepas tu ada kelas lagi kan? Okey. So bagaimanakah anda melakar graf? Okey, tengok contoh Dia kata lakar setiap fungsi. Okey, ni contoh yang dia nak. Okey, so kita boleh pinjam contoh tersebut untuk kita buat. Okey. So, katalah cikgu cuba selesaikan soalan A. Okey, kita cuba buat sama-sama untuk kita dapat faham. Tadi kita dah tengok contoh. So, Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Okey, so daripada sini, tengok yang pertama apa tadi kita kena buat? A. Okey, nilai A sama dengan berapa kat sini? Sama dengan 1. So 1 lebih besar daripada 0. So bentuk graf kita adalah bentuk senyum. Okey, 1 maklumat dah selesai. Yang kedua, apa yang kita nak? Punca.
So macam mana cara nak cari punca? So nak cari punca, keluarkan dulu dia punya A dia sama dengan berapa kat sini? 1. B dia sama dengan berapa? Negatif 4. So keluarkan negatif 4. C sama dengan berapa? 3. C sama dengan positif 3. So tekan kalkulator untuk kita dapatkan X1 sama dengan berapa dan X2 kita sama dengan berapa. So cara macam mana nak tekan kalkulator? Okay, kita pergi kepada kalkulator. Okay, so masukkan. Okay, masukkan. A kita sama dengan 1. Okay, A sama dengan 1. Tekan. Sama dengan. B sama dengan negatif 4. Masukkan negatif 4. Okay. C sama dengan 3. Tekan 3. Okay, so X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 1. Okay, sekali lagi saya buat supaya mungkin kalau ada yang tak tahu kan. Tekan mod 1, 2, 3, EQN, pilih 1. Okay, unknown tak nak, kita nak degree 2, ambil 2. Okay, kemudian masukkan A dia sama dengan 1. Tekan sama dengan. B sama dengan negatif 4. Okay, tekan sama dengan. C sama dengan 3. Tekan sama dengan. So, X yang pertama sama dengan 3 dan X yang kedua sama dengan 1. Okay, kita kembali kepada soalan. Okay, X1 tadi sama dengan 3. X2 tadi sama dengan 1. Okay, yang kedua punca dah selesai. Yang ketiga, apa maklumat yang kita nak tadi? Pintasan. Okay, pintasan Y, iaitu kita punya C kita. Okay, so C sama dengan berapa kat sini? 3. So C sama dengan 3. Okay, langkah yang berikutnya adalah kita kena lukiskan dia punya paksi terlebih dahulu. Okay, so bina paksi. Okay, 1. Yang kedua, paksi yang kedua. Okay, bina. Okay, selesai. Kemudian apa yang perlu kita buat adalah, okay, di manakah puncanya? Okay, di manakah puncanya? Yang pertama dia kata, okay, punca dia yang pertama, sekejap apa macam pelik jadi punya graf ni. Okay, betul lah. Puncanya yang pertama tadi X sama dengan 1. So X sama dengan 1 mana? So tulis sini dulu X. Sini adalah kita punya paksi F X. Okey, so X sama dengan 1 kat mana? Sini X1. X3 sama dengan mana? Kat sini X3. Kemudian yang kedua kita kena keluarkan dia punya pintasan Y iaitu C sama dengan 3. So pintasan Y garisan sini. C sama dengan 3. Kat mana 3? Okey, kat sini. Okey, so tandakan sikit. So tandakan sikit, sini 1, tandakan sini 2, tandakan sini 3. Okey, nak buat lakaran dalam kamu punya latihan, wajib guna pensel. Okey, wajib guna pensel tak boleh guna pen. Okey, kemudian dah siap. Okey, tadi kan bentuk graf kita bentuk senyum. So kita buat, daripada sini kita buat, dia mesti melalui titik ini. Okey, melalui titik ni. Okey, lemak tak cantik pula situ. Okey, tak apalah. Okey, nanti kamu buat cantik sikit lah kan. Okey, so bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Kita akan dapat untuk soalan 1. So ingat langkah dia yang pertama keluarkan A. Yang kedua cari punca dengan tekan kalkulator je. Yang ketiga cari pintasan Y. Kemudian yang keempat barulah kita pergi kepada, so step yang keempat adalah melakap. Maklumat yang wajib ada iaitu yang pertama pintasan Y, yang kedua punca, dan yang ketiga bentuk graf. Barulah kita akan dapat markah penuh. Okey. Ini adalah macam mana contoh yang dia buat untuk soalan tadi kan. Macam mana dia menyelesaikan. Ini contoh. Kamu boleh tengok di dalam buku teks muka surat 24. Okey. So kita pergi kepada, okey, yang ni contoh lagi. Okey. Ni sama juga. Ni masih lagi dalam konteks contoh Sama juga. Okey, apa yang cikgu nak kamu cuba buat? Okey.
sebagai kita punya kerja rumah latihan. Hari ni berapa hari bulan? 22 hari bulan 2. Okey, 22 hari bulan 2, 2021. Okey, boleh buat dalam buku latihan matematik. Salin soalan dan tunjukkan jalan kerja. Untuk soalan praktis kendiri 1.1G, soalan 1. Okey, dia kata lakar setiap graf kuadratik yang berikut. So, cikgu nak kamu lakarkan yang pertama soalan A dan soalan C. Okey, 1A dan 1C. Kemudian soalan 2, jawab soalan 2B sahaja. Okey, cuba selesaikan soalan 2B sahaja. Tak perlu banyak. Okey, ini cikgu nak kamu cuba buat untuk mengukuhkan kamu punya kefahaman. Kalau tak buat nanti kita tak nampak. So kena buat, baru kita akan nampak flow dia. Macam mana cara nak buat dengan betul. And then next class kita akan bincang yang ini terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada bab 2. Okey. So untuk hari ini itu sahaja. Kita akan berhenti kat sini sebelum saya akhiri. Ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan nak ditanya, boleh tanya sekarang. Kalau tak ada masalah. Kita boleh akhiri. Okey. Dan yang seterusnya jangan lupa tuliskan kamu punya kehadiran di dalam link. Ikut cikgu kelas kamu. Kalau yang tingkatan 4, ikut yang tingkatan 4 punya. Pastikan kamu tulis kehadiran tersebut. Okey. So ada apa-apa persoalan? Tasha, Ain, Daniel, Azhar, Sahmi, Fazura. Okey, tak ada? Tak ada. Setakat ni boleh faham. Okey, good. Okey, so kalau tak ada, kita boleh berakhir kat sini. Jadi saya tinggalkan kamu dengan tugasan ini. So kita akhiri dengan sebelum tu tahniah kerana berjaya ikuti kelas kita pada pagi ini walaupun ni kelas pertama kita untuk tahun ni dengan saya lah, dengan cikgu siapa yang sebelum ni, cikgu Zita Okey, dengan cikgu Zita kamu dah belajar dah sampai sini dah pun kan? Okey, ke memang dah buat latihan ni? Belum. Nota je buat nota. Okey tak apa. So lepas ni mungkin boleh buat latihan ini. Lepas tu kita akan sambung untuk perbincangan. Kita akan bincang macam mana betul ke tak dan kalau boleh sediakan pen merah. Sebab cikgu nak nanti kita bincang kamu boleh terus tanda. Baru kita nampak dan kita boleh terus baiki mana kesilapan kita. Okey. So kalau tak ada apa-apa, tahniah kerana berjaya hadir. Nanti rakan-rakan kita yang lain kamu boleh ajak dia orang untuk hadir kelas sama. Okey, dia lagi ramai, lagi meriah, lagi seronok. Okey, kan? Okey, so kita akhiri dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal As. Okey, subhanallah.